بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Jadi kita muka surat 77. Katanya dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang cukup masyhur. Seorang ulama yang cukup masyhur. Nama dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Jadi beliau berada dalam kurung yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada dalam kurung salaf, kurung yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, khususnya orang Melayu kita, memang ada kaitan yang cukup kuat dengan Imam Syafi'i, kerana kita di tempat kita fiqh yang diamalkan adalah fiqh berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya hak yang kita amalkan daripada segi hukum hakamnya adalah berpandukan kepada Quran dan hadis, tapi mengikut apa yang difaham oleh Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sesiapa yang mahu diqadakan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya dengan segala kebaikan, maka hendaklah ia berbaik sangka dengan orang lain. Kata Imam Syafi'i, kalau munnak Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepadamu bermacam-macam kebaikan, maka hendaklah kena bersangka baik kepada orang lain. Antara penyakit sebahagian dari kalangan masyarakat kita adalah hati ni suka berburuk sangka kepada orang lain, sedangkan berburuk sangka adalah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Dan begitu juga banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berburuk sangka. Jadi kalaulah benda itu dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, maka perkara ini bukan perkara main-main. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, kalau dia larang, bermakna benda itu adalah benda yang besar. Sehingga kan sebahagian daripada ulama meletakkan dosa berburuk sangka kepada sesama Islam termasuk dalam dosa besar. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala mula dengan menyeru orang beriman, kerana orang beriman sahaja yang menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, sama ada perintah ataupun larangan. Orang yang tidak beriman tidak bermanfaat kepadanya menyuruh dan melarang, kerana mereka tidak
mengambil hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil manfaat daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah orang beriman. Sehingga kan Allah Taala kata, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu jitanibu, hendaklah kamu menjauhi kathiran minadh-dhann, banyak daripada sangka buruk. Kena jauh. Sebab dia, sebab sebahagian daripada sangka buruk itu adalah dosa. Lepas tu dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala kata, wala tajassasu, kamu jangan cari kesalahan-kesalahan orang lain yang tersembunyi. Dia bermula daripada sangka buruk, maka kita akan cari korek, nak cari kesalahan dia, bermula daripada sangka buruk. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat sebahagian daripada kamu kepada sebahagian yang lain. Jadi apabila mula daripada buruk sangka, lepas tu ni cari kesalahan orang, lepas tu duk jaja kesalahan orang. Dan tiga-tiga perkara ni dilarang oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, hendaklah mu menjauhi diri kamu daripada buruk sangka. Kita perkataan iyyakum kalau dalam bahasa Arab, orang belajar ilmu tata bahasa Arab, dia panggil perkataan iyyakum ni, i'rab dia adalah dipanggil mansubun ala sabili tahdhir, ataupun kita kata fi mahalli nasbin ala sabili tahdhir, nama dia. Dengan maksud iyyakum, aku memberi peringatan kepada kamu. Itu maksud dia. Rasul kata, aku beri peringatan kepada kamu, jangan main gurau ni. Ni peringatan daripada aku ni. Mu kena jaga dirimu daripada berburuk sangka. Kerana berburuk sangka adalah percakapan yang paling pelawak. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ketika dia melihat daripada Al-Quran, melihat daripada hadis, dan dia melihat kepada pengalaman yang mereka itu lalu sendiri, khususnya ulama-ulama tasawuf, mereka melihat bahawasanya orang yang ingin mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah, maka kena jaga hati dia. Dia jangan berburuk sangka kepada manusia. Tapi kalau jelas orang melakukan kesilapan dan kesalahan, tu jelaslah ni orang hak yang tak tahu, tak jelas mana, tak jelas dia ni buat baik ke, tak jelas buat buruk ke, tak buat buruk, tiba-tiba mari dah perasaan tak comel dalam hati. Dan apabila buruk sangka ni, susah kata dengan orang lain. Pasangan suami isteri apabila ada mung sangka buruk kepada tok lelaki, bini sangka, suami sangka buruk kepada isteri, ia akan meretakkan hubungan rumah tangga. Sebab itulah kena jaga perkara ni. Dan hak yang lebih teruk lagi, adalah bukan setakat bersangka buruk kepada orang lain, bukan merasakan diri hak yang paling lebih. Hak ni hak yang paling bahaya sekali. Hak ni hak yang paling bahaya sekali. Ketika seseorang itu bukan setakat bersangka buruk, bahkan merasakan diri di hak yang paling lebih. Orang lain pakai belaka, di hak yang paling lebih. Orang lain tak molek belaka, di hak yang paling molek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum, apabila seorang lelaki dia berkata manusia punah ranuh belaka, tak pakai belaka dah manusia dah ni, rosak habis dah orang dah ni, maka kata Rasul, dia adalah orang yang paling rosak sekali. Ahlakuhum ni orang yang paling rosak sekali adalah dia. Sebab dia, sebab dia duk rasa orang duk pakai belaka, dia hak yang paling baik, maka dia tak sedar sifat iblis duk di dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu, aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, menciptakan Adam daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Baik, dia tak sedar tu sifat iblis ada dalam diri dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i lagi, kata Imam Nawawi lagi, dan telah meriwayatkan oleh guru kami Imam Al-Hafiz Abul Baqa
rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Daripada Abu Qabisah, beliau berkata, aku bermimpi melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu aku berkata kepadanya, apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala bagi engkau? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, nazartu ila rabbi kifahan faqala li hani ar-ridai anka ya ibn sa'idi laqad kunta qawwaman idha azlama ad-duja bi'abrati mushtaqin wa qalbin 'amidi fadunaka fakhtar ayya qasrin aradtahu wazurni fa inni minka ghairu ba'idi. Baik, artinya aku melihat kepada Tuhanku. Okey, sebelum daripada kita baca perkataan dia, kita undur sikit, kita gustang balik. Jadi kata Imam Nawawi, guru Imam Nawawi yang dikenali sebagai Imam Abul Baqa, dia menceritakan daripada Abu Qabisah. Sebenarnya sanak dia panjang lagi ni kalau kira sanak dia, cuma penterjemah ni dia ringkaskan. Biasanya kata Imam Nawawi, dia baca sanak yang asal, telah mencerita kepada kami oleh guru kami Abul Baqa. Lepas itu telah mencerita kepada kami, kata guru kami, telah mencerita kepada kami oleh Al-Hafiz Abdul Ghani. Lepas itu telah mencerita kepada kami oleh Abu Tahir As-Silafi, telah mencerita kepada kami oleh Abu Muhammad Abdul Rahman bin Ahmad Ad-Duni. Lepas tu panjang sampai ke pada penghujungnya telah berkata oleh Abu Hatim Muhammad bin Idris, aku pernah mendengar Aba Qabisah berkata. Jadi dia buang sanak. Jadi kalau kita tengok ni daripada Abi Qabisah, jadi macam seolah-olah Imam Al-Hafiz Abul Baqa ambil daripada Abi Qabisah direct, bukan. Dia ada lagi sanak-sanak dia. Jadi dia cerita ni cerita yang bersanak, ambil daripada ulama ambil daripada ulama sebelumnya ambil daripada ulama sebelumnya, dan ulama-ulama yang menceritakan ni adalah ulama hadis saja. Siapa kepada Aba Qabisah. Aba Qabisah dikata lagu mana? Seorang ulama nama dia Abu Qabisah, aku melihat Sufyan Ats-Tsauri dalam tidur. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ulama besar di zaman salaf dulu. Dia tua, dia sebelum daripada Imam Syafi'i. Dia sebelum daripada Imam Syafi'i itu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lahir pada tahun 97 Hijrah dan dia lahir 97 Hijrah dan dia wafat pada tahun 161 Hijrah. 97 Hijrah ni maksudnya tak jauh lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ulama besar. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama besar. Jadi Aba Qabisah dia kata mana? Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di dalam tidur. Okey, sebelum daripada kita bincang panjang lagi tentang apa yang ingin diucapkan ataupun yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi, suka Amba nak cerita sikit tentang Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni adalah seorang ulama yang besar. Dia dilahirkan di negeri Kufah. Kufah sekarang ni adalah di Iraq. Lepas tu dia membesar di dalam keluarga yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya keluarga yang salihah. Baik, pada tahun 144 Hijrah dia keluar daripada Kufah. Dia tubik daripada Kufah, lari daripada negeri dia. Tahu tak sebab dia? Sebab dia lari kerana dia tak ambuh menerima jawatan untuk menjadi qadhi. Dia tak ambuh menerima jawatan untuk menjadi hakim. Ada sebab lah. Tapi kalau pakat tak ambuh belaka, siapa pula nak jadi hakim? Ada sebab dia. Mungkin dia melihat kepada pemerintah pada zaman tersebut, kalaulah dia menerima jawatan tersebut, akhirnya dia terpaksa kena menggadaikan agama dia.
lari daripada kampung dia, negeri dia, adalah untuk lari daripada jawatan, bukan berebut jawatan. Siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri, mak dia adalah seorang perempuan yang salihah. Mak dia antara orang yang banyak menasihati dia, yang banyak membentuk dia. Sampai ke pernah antara nasihat yang pernah dinasihat oleh ibu dia kepada beliau, ibu dia kata kepada, ya bunai, wahai anak kesayanganku, idza katabta 10 ahruf, kalau mu tulis 10 huruf, maksudnya mu belajar kat mu tulis, mu tengok kalau mu boleh tulis 10 huruf, fanzur hal tara fi nafsika ziyadatan fi khasyatika wa hilmika wa waqarik. Mu tengok dirimu, cuma tengok, mu tilik dirimu, lagu mana takutmu kepada Allah bertambah ke tak? Lagu mana sifat penyabarmu bertambah ke tak? Lagu mana ketenanganmu bertambah ke tak? Fa in lam tara dhalik, andai kata mu tidak nampak benda tu ada pada mu selepas daripada mu menuntut ilmu, kata mak dia, fa'lam annaha tadurruk wa la tanfa'uk. Mu kena tahu bahawasanya ilmu yang mu tuntut saat itu memberi mudarat kepadamu, bukan bermanfaat kepadamu. Sebab dia, kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hak yang betul-betul takut kepada Allah adalah para alim ulama. Jadi kalau mu semakin dapat ilmu, semakin tak takut kepada Tuhan, maka ilmu hak yang mu dapat saat itu bukanlah memberi manfaat kepada mu, bahkan memberi mudarat. Mak dia sentiasa bagi nasihat kepada dia. Ini adalah ibu hak yang solihah, sehingga dapat membentuk anak menjadi seorang yang soleh, orang yang alim, orang yang hebat, sehingga dikenali sampai sekarang anak dia. Baik, cuba kita tengok. Jadi Abu Qabisah kata ni, aku bermimpi melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia yang pertama, orang yang bermimpi adalah ulama. Orang yang masuk dalam mimpi dia juga adalah ulama. Adakala orang yang Allah Ta'ala nak muliakan, setelah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wafatkan dia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengilhamkan kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Tapi orang yang tertentu masih hidup adalah orang ulama. Orang ulama yang masih hidup melihat anugerah dan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada si mati. Dan inilah antara perkara yang diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifi. Abu Qabisah pernah bermimpi melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu aku bertanya kepadanya, aku tanya, apa yang dibuat oleh Allah bagimu? Dia sebenarnya mimpi ni, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mimpi dia sebenarnya ia salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, mimpi yang benar. Yang keduanya adalah mainan tidur. Yang ketiganya adalah benda hak yang kita teringat sebelum daripada kita nak tidur. Jadi kita sebelum daripada nak tidur saat itu nak kecing. Jadi sampai masuk dalam tidur pun pergi jambang aja. Mujur dak kecing dalam jambang aja, kecing dalam jambang apa jeruk. Jadi kadang-kadang gitu. Dan selain daripada Rasulullah, syaitan boleh berupa. Ulama besar lagu mana pun syaitan boleh berupa. Tapi kita kena ingat, orang yang bermimpi di sini adalah Abu Qabisah. Abu Qabisah dia tidak menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain, melainkan ketika sangkaan kuat bahawasanya mimpi dia adalah mimpi yang benar, mungkin melihat kepada sebelum daripada dia tidur bermacam-macam bacaan hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar baca sebelum daripada tidur. Lepas tu dibaca bacaan-bacaan tersebut. Maksudnya gangguan-gangguan daripada syaitan mungkin dapat terselamat setelah daripada dia membaca dengan bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi yang dia cerita ni mimpi yang jelas. Benda mimpi jelas. Cuba kita tengok. Allah ditanya apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala bagi engkau, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, nazartu ila rabbi kifahan faqala li hani ar-ridai anka ya ibn sa'idi. Okey, kita baca dah tadi, kita tengok kepada makna artinya. Aku melihat kepada Tuhanku secara nyata.
Jadi aku dapat tengok dah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri. Dia pernah kita cerita sebelum daripada ni, nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah", apabila ahli syurga pakat masuk dalam syurga belaka, maka yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman lagu mana? "Turiduna an azida alaikum?" Turidun an azida alaikum, munak ke tak? Aku nak tambah lagi kepadamu nikmat yang aku bagi ni. Maka jawab penghuni syurga, bukankah mu telah menyinarkan muka-muka kami, menyelamatkan kami daripada neraka-Mu, memasukkan kami ke dalam syurga-Mu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijab, maka Allah Ta'ala buka hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila wajhi rabbihim azza wa jal. Tidak diberi kepada mereka itu suatu nikmat yang paling mereka itu suka berbanding dengan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha mulia. Baik. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, aku melihat kepada Tuhanku secara nyata, maka ia berkata kepadaku, bergembiralah engkau kerana engkau telah mendapat keredaanku wahai Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id ini adalah gelaran kepada Sufyan Ats-Tsauri. Bergembiralah mu sebab mu telah mendapat keredaanku. Orang yang mendapat keredaan Allah Ta'ala, itu hak yang paling besar sekali. Wa ridwanun minallahi akbar, redha daripada Allah, hak tu yang paling besar sekali. Sesungguhnya dahulu ketika engkau dalam dunia, engkau sentiasa beribadat di waktu malam apabila ia telah gelap. Allah. Jadi apabila malam gelap, maka dia buat kerja. Dia buat kerja dah. Benda kerja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kita rasa jauh dengan kita. Jangan cakap besar lah. Memang jauh kita nak banding ibadat Sufyan Ats-Tsauri ataupun ulama-ulama yang berada dalam generasi salaf. Jadi mereka bukan hanya alim, tapi mereka juga kuat dalam beribadat. Pernah berkhabar sebelum daripada ni, payah untuk kita jumpa orang yang menggabung dua perkara tersebut. Memang cukup payah. Nak gabung di antara tinggi ilmu dan tinggi ibadat memang cukup payah. Ada orang tinggi ilmu tapi ibadat tidak tinggi. Maksud dia tidak tinggi, maksudnya semayang fardu 5 waktu dia semayang, sunat rawatib dia buat. Hak tu biasa dah hak tu. Maksudnya sanggup berjaga malam, tidur sedikit. Hak yang banyaknya adalah beribadat. Lepas tu puasa sokmo. Mungkin puasa Isnin kami, ataupun puasa selang-seli seperti puasa Nabi Allah Daud. Allah payah. Tu belum lagi dikira dengan bacaan Al-Qurannya, belum dikira lagi berselawat kepada Rasulullah, belum dikira lagi dengan macam-macam zikir, macam-macam wirid. Oh payah. Kita nak jumpa. Lepas tu belum lagi dikira dengan sifat zuhud kepada dunia, belum lagi dikira dengan sifat-sifat yang lain. Jadi payah untuk berhimpun dua perkara ni. Kuat beribadat, dalam masa yang sama alim besar. Ada orang yang kuat ibadat tapi tak ada ilmu. Ada orang ilmu tinggi tapi tak kuat mana ibadat. Memang payah sungguh. Tapi tengok dia. Sesungguhnya dahulu ketika engkau dalam dunia, engkau sentiasa beribadat di waktu malam apabila ia telah gelap. Engkau mencurahkan air mata kerana rindu dan hatimu dipenuhi dengan kecintaan Allah. Air mata meleleh kerana benda? Kerana rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh kita ni neleh air mata sebab kena tinggal di orang puang. Ada barangkali kau dah hak lagu tu. Allah Rabbi, maka sekarang pilihlah mana-mana istana yang engkau kehendaki dan datanglah mengziarahiku, kerana aku sentiasa dekat dan tidak jauh daripadamu. Ini perkataan yang diungkapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam mimpi Aba Qabisah. Seterusnya
dan telah meriwayatkan oleh guru kami. Siapa guru kami? Al-Hafiz Abul Baqa, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada Yahya bin Mu'adh. Ni pun dia buang sanak dia, panjang lagi sebenarnya sanak. Sebab Imam dia Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa ni seorang ulama hadis. Dia ambil daripada guru dia Abu Muhammad Abdul Aziz. Lepas tu guru dia ambil daripada guru dia, guru dia ambil daripada guru dia, guru ambil daripada guru dia, sampai kepada Yahya bin Mu'adh Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Kata Yahya bin Mu'adh Ar-Razi, beliau berkata, berapa banyak orang yang meminta ampun sedangkan ia dimarahi oleh Allah Ta'ala, dan berapa banyak orang yang berdiam sedangkan ia dikasihi. Ini ayat-ayat yang tinggi yang diguna oleh ulama-ulama tasawuf. Dia terang mana orang hak yang muluk, itu maksudnya muluk beristighfar, tetapi dia tetap mendapat kemurkaan daripada Allah. Sebab dia, sebab hanya beristighfar dengan mulut, bukan melalui hati. Dalam masa yang sama, perbuatan-perbuatan dia menyalahi apa yang diucapkan oleh mulut. Kita buat contoh lah, kita buat contoh. Kadang-kadang lepas daripada semayang, ni contoh paling mudah kita faham. Lepas daripada semayang, biasanya di tempat kita, tu imam dia ada wirid-wirid zikir dia. Kadang-kadang istighfar, kadang-kadang subhanallah. Kita pun tu imam kata subhanallah, kita subhanallah hashtag. Tapi belah-belah hashtag subhanallah buka Facebook, duk senyum, duk WhatsApp dengan orang puang hak dak tutup aurat, duk senyum kau. Duk istighfar pun duk buat WhatsApp ni, mulut bunyi istighfar, kan dak istighfar. Tapi lah rupanya perbuatan saat ni tu dah sedar melakukan maksiat, dalam istighfar melakukan maksiat. Jadi orang lagu ni adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tu bercakap dengan istighfar, tetapi istighfar hanya pada mulut saja, tidak dalam hati. Bukan setakat tidak istighfar dengan hati, bahkan perbuatan saat itu menyalahi apa yang diucapkan oleh mulut. Perbuatan ni tetap melakukan maksiat ketika dia beristighfar. Maka orang ni ucapan istighfar, dia tidak mengundang rahmat Allah, tidak mengundang keampunan daripada Allah, tetapi mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ni kata dia. Tapi dia kata, ramai mana orang yang senyap, tapi dia marhum, mendapat rahmat daripada Allah. Maksudnya mulut tak bunyi istighfar, tapi tetap dapat rahmat daripada Allah. Sebab dia, sebab kita di sana ada hadis kata Rasulullah, an-nadmu taubah, menyesal itu taubat. Mulut diam, tapi hati penuh dengan penyesalan terhadap maksiat yang dilakukan, serta perbuatan zahir juga sama dengan penyesalan dalam hati. Tengok dak dah, buat pun dak dah, cuma mulut je tidak beristighfar. Maka orang ni tetap mendapat rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walau bagaimanapun, kita kena faham bahawasanya istighfar adalah perkara yang dituntut oleh agama. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun. Cuma Allah Taala tidak menerima daripada permintaan yang dilakukan oleh hamba sekiranya hamba itu lalai ketika dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia lagi, mana lagi? Dan berkata Abul Hasan Al-Wa'idh, berkata Abul Hasan Al-Wa'idh. Dia Abul Hasan Al-Wa'idh adalah seorang ulama tasawuf, seorang ulama tasawuf. Dia di antara ulama tasawuf yang masyhur. Adalah cerita dia, dia wafat sekitar pada penghujung tahun 200 Hijrah. Kata dia, sesiapa keluar mencari ilmu dan ia berniat untuk mengamalkan dengan ilmunya, nescaya ilmunya memberi manfaat akan dia, walaupun hanya sedikit ilmu yang dicapainya. Orang kalau dia keluar mencari ilmu tujuan untuk diamalkan,
maka ilmu yang dia dapat saat itu pasti akan memberi manfaat kepada dia, walaupun hanya sedikit ilmu yang dicapainya. Tapi kalau keluar menuntut ilmu bukan tujuan untuk diamalkan, tapi tujuan dunia, untuk nak orang kata alim, nak orang kata hebat, nak kemasyhuran, nak nama, maka ilmu yang didapat saat itu adalah musibah dan bala kepada diri dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Sebab itulah niat antara perkara yang cukup penting. Kita ingat kalau orang-orang tua dulu dia cakap orang tua ngajilah, kena jaga nawaitu. Dia ada sebut kita kena jaga nawaitu. Nawaitu kita turun daripada rumah tu kena jaga molek. Nawaitu tu makna niat lah. Baik. Seterusnya kata dia lagi, dan telah meriwayatkan kami oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullahu ta'ala daripada Qasim Al-Ju'i. Dia Al-Ju'i, maksudnya Al-Ju'i yang dinisbahkan kepada lapar. Itu makna Al-Ju'i. Dia sentiasa lapar. Dia sentiasa lapar sehingga diberi gelaran kepada dia sebagai Al-Ju'i. Ni seorang ulama besar juga. Dia Qasim Al-Ju'i ni, dia adalah seorang ulama tasawuf, dalam masa yang sama dia adalah seorang ulama hadis, yang dia guru kepada ulama-ulama tasawuf di zaman mereka, di zaman dia. Dia duduk di Damaskus, Damsyik, Syria. Dan dia ni adalah diberi gelaran kepada dia Abid Ahli Syam. Penduduk Syam yang kuat ibadat dia suatu ketika dahulu. Kata Qasim Al-Ju'i radhiyallahu anhu, agama itu ialah wara', dan seafdal ibadat itu ialah melawang nafsu untuk beribadat di waktu malam. Kata dia agama itu adalah wara'. Wara' ni kita tinggal perkara-perkara syubhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sesiapa yang jaga diri dia daripada melakukan perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah membebaskan, dia telah menyelamatkan, dia telah menjaga harga dirinya dan agamanya. Sebab itulah dia kata dia agama adalah wara'. Ni percakapan ahli tasawuf. Agama adalah wara'. Jadi ketika perkara tu tidak jelas halal ataupun haram, kita tinggalkan. Agama ialah wara'. Dan seafdal ibadat itu ialah melawang nafsu untuk beribadat di waktu malam. Allah, ni payah Sampai tak kalau tengok bola tengah malam, hak tu tak susah mana. Sebab dia guraman. Sungguh pagi pun tak apa. Hak tua-tua, hak kata darah tinggi, hak jenis minat bola, sanggup jaga tidur. Hak tua-tua, hak kata darah tinggi ajak kia mulai dah leh hamba darah tinggi. Tapi kalau bab bola setengah lah, bukan semua, setengah hak jenis minat sungguh. Jadi hilang darah tinggi. Jangan main. Tapi payah untuk kita bangun malam untuk beribadat. Walaupun beribadat pada tengah malam ni, dia bukan benda wajib. Dia bukan benda wajib. Diwajibkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tapi untuk mendapat darjat dan maqam yang tinggi di sisi Allah, mesti kena ada waktu untuk kita beribadat kepada Allah pada tengah malam. Sebab dia kerana pada malam hari ni tak ada orang lain, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat tersebut. Dia bangun untuk beribadat tu tak ada kerana benda lain, kerana Allah. Sebab orang dah tengok dia. Orang dah tengok. Siapa dah tengok tengah-tengah malam kau pakai tidur kerah belaka tu. Baik. Dan seafdal ibadat itu ialah melawan nafsu untuk beribadat di waktu malam. Lawang nafsu pada peringkat awal. Tapi apabila nafsu terdidik, maka dia akan mudah dengan sendiri. Pada peringkat awal kena lawang dulu. Mula Allah payah berat macam-macam, macam-macam. Tapi dan terdidik, maka dia akan jadi mudah.
Dan sebaik-baik jalan syurga itu ialah dada yang lapang. Sebaik-baik jalan kepada syurga, kata dia, adalah salamatus sadr, selamat dada. Dada dia selamat. Maksud dia dada dia selamat, hati dia selamat. Yang pertamanya, hati dia selamat daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh hati. Hati dia selamat daripada bersangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati dia selamat daripada dosa-dosa hati, dan termasuklah bersangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Quran Allah Taala katakan ni, yauma la yanfa'u, tinggal dua. Okey, tinggal dua, nanti kita baca lagi ya. Rabiat ni dulu. Jadi lakoh dok sekarang. Jadi kita dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Okey, kita ada tinggal benda. Dan berkata Abu Abdullah bin Atha radhiyallahu taala anhu, ilmu itu terhenti di atas amal, dan amal itu terhenti di atas ikhlas. Dan ikhlas kerana Allah Ta'ala itu akan membuahkan faham apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka memahami apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dia, kita faham kehendak Allah. Kita faham kehendak Allah dalam perintah, dan kita faham kehendak Allah dalam larangan. Katanya ilmu terhenti di atas amal. Apabila ada ilmu, mesti kena beramal. Beramal pula mesti kena ikhlas. Apabila orang tu ada keikhlasan, maka dia akan membuahkan, menghasilkan kefahaman, faham apakah maksud kehendak Allah Ta'ala. Jadi apabila dia faham kehendak Allah Ta'ala, maka barulah ilmu ketika itu bermanfaat untuknya. Itu yang ingin disampaikan oleh Abdullah bin Atha. Katanya, dan telah meriwayat akan kami oleh Imam, tu kita baca dah kan. Ini sama dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan hak di atas sama dengan perkataan Imam Syafi'i. Bukanlah ilmu itu sesuatu yang dihafaz sahaja. Ilmu memang kena hafaz, tapi bukan semata-mata hafaz sahaja, tetapi ilmu itu sebenarnya apa-apa yang memberi manfaat. Tapi jangan pula kata, tak payah ngapal pun apa, yang penting memberi manfaat. Macam mana dok ngapal, nak kata ada ilmu. Ilmu bukan duduk dalam kitab, ilmu mesti kena duduk dalam dada. Jadi kalau semata-mata mu ingat Quran, mu ingat hadis, ingat kata-kata ulama, ingat kata-kata sahabat, adakah memadai? Belum lagi memadai. Hak yang memadainya adalah ilmu hak yang dihafaz saat itu diterjemahkan melalui perbuatan dia. Maka ilmu itulah sebenarnya ilmu hak yang memberi manfaat. Dan telah meriwayatkan, atau kita baca dah bawah dia, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullah subhanahu wa ta'ala, daripada Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq. Ni seorang ulama besar ni, rahimahullah ta'ala, daripada Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq. Ilmu sufi ini diasaskan di atas 4 perkara. Kata Imam Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq, ilmu sufi, ilmu tasawuf ini, ilmu ulama-ulama tasawuf ini diasaskan di atas 4 perkara. Kalau orang tu mendakwa dia orang tasawuf, tapi dalam masa yang sama menyalahi daripada 4 perkara ni, dia bukan orang tasawuf yang sebenar. Kami tidak makan kecuali selepas lapar. Itulah ni, dak edang nak lapar makan pula. Dak edang nak lapar makan pula. Gitu. Lepas tu duk cakap bab tasawuf penuh mulut. Tu sebenarnya jauh. Kami tidak makan kecuali lapar. Kami tidak tidur kecuali kerana sudah tidak tahan lagi berjaga. Cuti sikit, cari tilang lalu dah, cari batal lalu dah. Kami tidak berdiam kecuali ketika dibimbangi salah faham terhadap apa yang kami perkatakan. Baik, kami sentiasa bercakap.
Kami tidak berdiam kecuali ketika dibimbangi salah faham terhadap apa yang kami perkatakan. Oh, kalau aku cakap ni bimbang orang faham salah, maka dia diam. Dan kami tidak bercakap kecuali kerana mengambil faedah. Jadi percakapan dia, diam dia, makan dia, tidur dia, semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kata beliau lagi. Okey, banyak lagi perkataan yang dipetik oleh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. InsyaAllah kita sambung pada bulan-bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur, sebab kita nak buka ruang untuk sesi soal jawab. Biasanya ada soalan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Dia makan dalam pinggang mah boleh tak? Tapi kalau kita ada macam gunting mah, cangkul mah tu boleh? Baik. Soalannya, kalau kita makan dalam pinggang mah, maka tidak boleh. Okey, itu bukan soalan lagi tu. Hak tu adalah pengetahuan hak yang kita tahu belakang. Soalannya, kalau kita ada gunting mah ataupun cangkul mah, ni kaya benar ni. Siapa ke gunting mah, cangkul mah, cok mah tu, mah kalau besar ni berapa kilo besar ni? Mah mah jenis benda jiring mampak kan. Baik, jadi dia ada cangkul mah, ada gunting mah, apakah hukum? Okey, jawapan dia ada. Kita di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lakum fid dunya atau fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kata Rasulullah, mu jangan minum dan jangan makan dalam bekas-bekas yang diperbuat daripada mah dan perak, kerana sesungguhnya bekas-bekas tersebut adalah untuk orang kafir di atas dunia dan untuk kamu di negeri akhirat nanti. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, yang pertama, makan daripada bekas mah, minum daripada bekas mah, hal ni sepakat. Ulama mengatakan haram ijma' tanpa ada khilaf. Baik. Selain daripada makan dan minum, boleh ke tak? Kita tak makan, kita tak minum, kita buat timba untuk ambil air untuk berwudu. Majoriti ulama termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan juga tidak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan setiap penggunaan menggunakan bekas mah dan perak, sama ada melalui guna untuk makan, guna untuk minum, guna untuk bersuci dan apa jua penggunaan yang lain juga diharamkan. Dalam kitab dia sebut benda aniyah, bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Termasuklah peralatan-peralatan yang kita buat daripada emas dan perak juga tidak dibolehkan. Jadi gunting, cok cakur tidak dibolehkan daripada emas dan perak. Wallahu a'lam. Kita ingat tikus banyak. Kan cara nak bunuh cara halal. Baik. Kita ingat tikus banyak. Lepas tu macam mana nak bunuh cara halal? Tikus ni di antara binatang yang disebut oleh Rasulullah sebagai fawasiq. Fawasiq ni binatang ataupun makhluk perosak yang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Pada asal tanah haram tak boleh kita berburu. Nak bunuh binatang, buruan tidak boleh. Tapi ada binatang-binatang tertentu yang diberi keizinan oleh Rasulullah. Antaranya tikus. Tikus boleh kita bunuh. Cuma dalam kita nak bunuh tikus, kita ada dawabit ataupun ada ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Benda ketetapannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Allah Ta'ala telah menulis dan menetapkan ihsan, buat baik atas setiap sesuatu. Kalau mu nak bunuh, fa ahsinul qitlah, mu kena elok cara pembunuhan.
Kata ulama ketika mensyarahkan hadis elokkan cara pembunuhan adalah kita kena bunuh dengan cara yang paling cepat mati. Okey, bunuh dengan cara yang paling cepat mati, bukan melalui penyiksaan yang panjang. Maka kita tengok lagu mana cara untuk cepat mati. Contoh buka daripada sarang dia, yang kita ikat menjar dengan kaki boleh, tang dengan kayu pun boleh, ataupun cari kucing. Tapi jangan cari kucing hok yang macam raja. Dia ada setengah kucing dia ni tak ketiku takut, kucing akhir zaman. Sungguh setengah kucing. Hamba gitu, hamba pergi rumah siapa, hamba nak dekat bawah rumah siapa, tengok kucing dia besar. Oh, besar kucing ni, memang manja sungguh dengan dia. Tapi dia kata, ustaz, kecil kucing ni kita sunat dah. Oh, kata kucing boleh sunat juga, kucing jantan, sebab dia kecil ngata kau ni. Kata kita sunat dah. Dia nak kecil, kita kecil macam kecil tina je. Oh gitu, rupanya dia ada, dia kasih. Sebenarnya kasih ada hukum dia. Biarlah kita mau cerita bab tu. Lepas tu kita kata, kita tanya dah, kucing ni takak tiku dah. Takak tiku mana? Tengok tiku lagi. Oh, kata kucing akhir zaman sungguh. Jadi kita cari kucing hok yang, contoh kucing hok yang memang lambat tengok tiku. Okey, bagi kepada dia. Atau di antara kaedah, banyak lagi lah kaedah-kaedah lain. Rendang antara lain tidak dibolehkan, hukum dia adalah haram. Sebab dia kerana tidak ada ihsan, lambat mati yo. Lambat mati, kita rendang 2 minit akak hidup lagi. Akak hidup lagi kadang-kadang. Baik, tu hukum dia adalah tidak dibolehkan kerana tidak ada ihsan kepada binatang. Dia kena ihsan dalam pembunuhan, mesti kita guna cara yang cepat mati. Fikirlah mana cara yang cepat mati pun. Tengok kereta duk sibuk saat ni tu, buka rawi lagi kena lenyek kereta. Jangan buat gitu. Tu budak-budak nakal buat gitu, jangan buat gitu. Jadi maksudnya banyaklah cara. Wallahu a'lam. Ambil air semayang dengan air ekor. Ambil air semayang dengan air ekor, hukum dia adalah dibolehkan. Boleh. Ambil air semayang dengan air ekor boleh. Wallahu a'lam. Sebab dia termasuk dalam air mutlak. Air ekor ni daripada benda sebenarnya. Cuba kaji lagi benda-benda. Wallahu a'lam. Belutik wasak. Belutik wasak dok wasak. Ada dak balah. Jangan kata hamba pun banyak belutik aja. Dak balah. Hamba kadang-kadang orang tanya soalan banyak budak balah. Bukan budak balah sebab benda. Ada soalan perlu kepada kajian. Perlu kaji, jadi budak balah lagi. Lepas tu nak kaji-kaji tak ingat. Lepas tu yang pertama, yang keduanya pula, kadang-kadang handset ni dengan anak kita saat ni tu gila je. Jadi kosi dengan anak Jadi kalau kita dakwi menangis. Kalau kita nak minta dengan dakwi, takkan kita nak menangis. Jadi kena wi ke dia. Dan duk ke dia, dia budak. Dia buka belaka. Pandai lebih daripada kita, dia habis dia buka belaka. Kadang-kadang kita tak ada macam buka dah. Jadi anak umur 3 tahun. Kalau hak umur 7 tahun, 8 tahun tu takut dah. Hak umur 3 tahun nak buat apa ni? Kau si dengan dia handset. Lambat tidur sikit je, tak cah sikit dah mana dah handset. Hilang dah. Dah nak buat apa ni? Budak-budak zaman sekarang kan. Jadi dia pegang main handset. Jadi kalau kadang-kadang dia buka. Okey. Jadi gini. Sebenarnya kita kalau orang tanya kita, kalau kita ada ruang masa untuk kita jawab, kita jawab. Untuk kita ada ruang masa untuk kita jawab, kita jawab. Tapi kalau mai pukul 3 pagi WhatsApp kita, tu dah wajib dah. Maksudnya dah cara buat apa? Kalau sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kaedah yang Rasulullah ajar kepada kita bagaimana kita nak bermuamalah, kita nak berurusan dengan manusia ni adalah kita kena buat kepada orang dengan benda yang kita suka orang buat kepada kita. Dan kita jangan buat kepada orang benda orang kita tidak suka orang buat kepada kita. Kita telefon kepada orang, ada hal mustahak 2-3 kali, orang tak akak, rasa hati jenis hati nipis lah.
hak jenis hati, hak dak DP tu lain. Baik, sama juga. Kalau orang telefon kepada kita 2-3 kali, kalau sekiranya memang tak ada masalah, kita jawablah. Tak perlulah buat sombong-sombong gitu. Cuma daripada sudut kita pula, kalau kita hantar mesej WhatsApp ke orang, lepas tu tengok dia baca je dok pandah. Jadi kita jangan suudzon. Tadi kita cerita orang, jangan buruk sangka. Kita bagi kepada dia keuzuran. Kita bagi kepada dia keuzuran. Cuma daripada sudut kita pula, jadi kita cubalah sedaya upaya untuk balas walaupun sikit. Untuk balas walaupun sikit. Amba buat contoh dah, amba contoh. Amba kalau misalnya amba baca apa, amba jawab. Kalau sekurang-kurang menjawab Waalaikumsalam, sekurang-kurang. Kalau amba dak baca, dak jawab tu ada sebab lain tu. Amba dak jawab. Amba ingat ada seorang tok guru amba, nama Syekh Wa'il Al-Hambali, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dia asal daripada Syria, sekarang ni menetap di Turki. Dan ketika dia post dalam Facebook, Amba pun share hak dia, terus dia like. Lepas tu dia pun ucap bawah. Amba komen dalam penulisan dia, terus dia jawab lalu dah. Amba komen, terus dia jawab. Amba komen, bukan amba seorang, orang lain. Okey, tak apalah. Amba dah perhati, oh, ni cara yang comel rupanya. Molek gini, buat gini. Lepas tu hari tu dia mari amba bawa dia mari buat majlis ilmu di Terengganu. Dia ada di negeri-negeri lain, cuma di Terengganu ambil handle. Bagi baru ni mari. Lepas tu dalam satu pengajian tu dia cerita, kita jangan kereku untuk menggembirakan sahabat kita ketika kita suka mana perkongsian dia, apa kita like. Itu dia akhlak yang mulia sebenarnya. Ada orang mengambil manfaat daripada seseorang tapi tidak memberi kredit kepada orang tersebut. Banyak begitu. Baca penulisan orang, oh bagus ni, tapi tak ada benda like ke, ataupun tak ada bagi kata-kata jazak, tapi dia ambil manfaat. Hal tu adalah benda tak comel, kata dia. Jadi hamba dah tengok daripada mula kita tengok daripada perbuatan dia, lepas tu kita tengok daripada perkataan dia, hak yang dia khabar. Jadi rupa-rupanya benda hak yang comel buat gitu. Sebab itulah kalau hamba post benda-benda pun, kalau orang komen sampai 100 orang pun, kalau perasan hamba jawab belaka. Kalau perasan hamba jawab belaka. Kalau 200 orang hak komen, hamba jawab belaka. Cuma jawab sikit dengan banyak je. Baik. Sebenarnya kita nak kita nak balas balik kebaikan dia. Baik. Itu sebenarnya benda yang comel sebenarnya. Okey, kita dua kan. Yang pertamanya sudut kita, yang keduanya sudut orang lain. Sudut orang lain, kalau dia buat benda untuk kita, dia jawab telefon kita, dia belutik saja WhatsApp kita, maka kita bagi keuzuran kepada dia. Tapi untuk kita kena buat yang terbaik untuk orang lain. Baik. Wallahu a'lam. Sebab ada ustazah tambahan yang belutik. Ada orang ustazah kata haram belutik saja. Ustazah Femna. Dia kata haram. Tak tahulah sebab benda haram tu. Hamba tak kata haram, sebab kita kena tengok benda. Kita tengok daripada beberapa sudut. Kita tengok beberapa sudut. Hamba tidak setuju kalau perkataan dia kata haram. Kita nak kata haram mesti kena ada dalil. Kalau kita belajar dalam bab minta izin, kita mari rumah orang, kita nak masuk rumah orang, kita minta izin. Kalau tuang dia tidak izin untuk kita masuk, tuang dia tidak izin untuk kita bertemu, maka diperintahkan kepada kita untuk kita balik. Dan tuan dia izin, nak macam mana? Sebagai daripada sahabat minta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasul tidak izin dalam hal-hal tertentu. Ada dalam hal-hal yang tertentu Rasul izin, ada dalam hal-hal yang tertentu Rasulullah tidak izin. Dan bukan semua orang yang nak mari berjumpa dengan kita tu mesti kita kena bagi izin. Cuma kalau Rasul tidak bagi izin tu sebab ada hal-hal tertentu. Sama juga mungkin dia baca saat itu dah nak balas, tak pakai hukum haram benda secara mutlak, itu adalah tidak tepatlah. Wallahu a'lam. Jadi untuk hari ni kita malam ni untuk kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.